Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar subtopik 7.1 iaitu cas elektrostatik. Okey, pernah tak kamu mengalami keadaan di mana kamu terkena renjatan elektrik apabila memegang troli di pasaraya? Ataupun kamu pegang tombol pintu dan kamu rasa macam aduh, sakitnya terkena renjatan elektrik. So, kenapa boleh terjadi perkara tersebut? Kerana pemindahan cas elektrik berlaku di antara badan kita dengan troli. Dan cas-cas elektrostatik ini kita panggil sebagai, dia adalah cas-cas yang statik. Okey? Cas elektrostatik terdiri daripada dua, iaitu cas positif dan cas negatif. Okey? Cas positif kita panggil sebagai proton, manakala cas negatif kita panggil sebagai elektron. Kalau kamu tengok warna biru tersebut, kedua-duanya adalah cas positif. Dan warna pink tu adalah cas negatif. Okay, cas yang sama jenis akan saling menolak. Positif menolak, negatif menolak. Tetapi cas yang berlainan, positif dan negatif akan menarik. Kalau kamu tengok dalam gambar raja, so nampak tu anak panah? So dia menarik. Daya tarikan dan daya tolakan antara cas elektrik di atas dipanggil sebagai daya elektrostatik. So ingat, positif menolak negatif menolak, manakala positif negatif akan tertarik. Cas elektrostatik akan terhasil apabila dua bahan yang berlainan jenis itu digosok. Okey, bila kedua-dua bahan tersebut digosokkan, maka dia akan menghasilkan cas elektrostatik. Tetapi seperti mana cikgu sebutkan tadi, ada dua jenis cas, proton dan elektron, positif dan negatif. Cas negatif saja iaitu elektron akan dipindahkan daripada satu bahan ke satu bahan yang lain. Tetapi proton tidak bergerak. So ingat, elektron sahaja yang bergerak, proton tidak bergerak. Okey, bahan yang mempunyai bilangan proton dan elektron yang sama kita panggil sebagai neutral. Cuba tengok dalam gambar raja. Bilangan proton ada 1, 2, 3, 4 dan 5 proton, manakala elektron mempunyai juga 5. Jadi bila bilangan elektron dan proton dia sama, maka dia adalah bahan yang neutral. Bahan yang menerima elektron dipanggil sebagai bahan bercas negatif. Bermaksud bilangan cas negatif dia lebih banyak berbanding cas positif. Elektron lebih banyak. Kalau tengok dalam gambar raja, yang berwarna pink itu lebih banyak berbanding dengan yang warna biru. Jadi bila dia terima elektron, bermaksud bahan tersebut adalah bahan bercas negatif. Okey, so ingat itu positif, itu negatif. Kalau dia sama bilangan, dia neutral. Kalau elektron lebih banyak, dia adalah negatif. Tetapi tengok yang ketiga. Sekiranya bahan itu kehilangan elektron, maksudnya cas elektron yang warna pink tu tadi, dia akan keluar. Okey, so yang tinggal di dalam bahan tersebut ada dua saja. Cuba tengok gambar rajah ketiga. Dan bilangan proton dia lebih banyak. Okey, ini yang cikgu terangkan tadi. So ini adalah model atom yang kamu kena ingat. So nampak tak elektron dekat luar warna biru tu? Itu saja yang boleh bergerak. So itu adalah elektron. So yang berwarna merah tu itu adalah proton positif. Proton cas positif. Ingat ya. So yang kedua elektron yang warna biru itu adalah cas negatif. Manakala yang warna hitam tu neutron, dia tidak ada cas, bermaksud dia adalah neutral. So ini adalah model atom yang terdiri daripada 3 subatom, iaitu proton, elektron dan juga neutron. So ingat, P proton positif, E elektron negatif dengan N neutron iaitu neutral. Alright, so di antara tiga-tiga ni ada satu saja bahan yang boleh kehilangan, yang boleh bergerak. Okey, subatom yang boleh bergerak, cas yang boleh bergerak dipanggil sebagai elektron. Okey, ingat lagi elektron cas apa? Elektron cas negatif. Okey, bila elektron keluar, kita panggil sebagai bahan bercas positif. Bila dia terima elektron, bermaksud bilangan elektron bertambah, so bahan yang menerima elektron akan menjadi bahan bercas negatif. Okey, cuba tengok dalam gambar raja. Ada 3 proton, ada 3 elektron. So, yang mana satukah dia?
Bercas positif ke, cas negatif ke, ataupun neutral? Cepat-cepat kita fikir. So, dia adalah bahan yang neutral. Okay, next one. Proton ada 2, elektron ada 4. So, apakah objek tersebut? Itu adalah objek bercas negatif. Proton ada 4, elektron ada 2. Itu adalah bahan bercas positif. Sebab bilangan protonnya lebih banyak. Okey, mari kita tengok apakah ciri-ciri cas yang kamu kena tahu. Cas yang sama akan saling menolak. Manakala cas yang berbeza akan saling tertarik. Bermaksud, tengok dalam gambar aja, positif dan positif, negatif dan negatif. Kedua-dua cas yang sama ini akan saling menolak. Okey? Tapi untuk cas yang berbeza, positif dan negatif. Ataupun negatif dan positif. Okey? Dia akan saling menarik. Okey? Alright, so macam tu. Dia saling menarik. Positif dan negatif dia akan saling menarik. Okey, sekarang cikgu nak terangkan pula pada kamu berkaitan dengan kesan penghasilan cas elektrostatik. So, ini adalah contoh penerangan bagaimana wujudnya pergerakan ataupun kehilangan dan penerimaan cas-cas elektrik. Okey, seperti mana cikgu dah terangkan sebelum ni, cikgu nak kamu ingat bahawa sesuatu objek itu apabila dia digosok, maksudnya bila ada gosokan, ada geseran, maka barulah dia akan menghasilkan cas elektrostatik. Tetapi kalau objek tersebut tidak digosok, maka objek tersebut adalah objek yang neutral. Okey, cuba tengok dalam gambar aja. Sikat ini adalah neutral. Kertas ini juga adalah neutral. Kenapa kedua-duanya adalah neutral? Kerana bilangan proton dan juga bilangan elektron dia adalah sama. Okey? Proton tu adalah cas positif, elektron tu adalah cas negatif. Bilangan proton dan juga elektron dia adalah sama. Kalau kamu tengok dalam gambar aja ni, boleh kira. Proton dia ada berapa, elektron dia ada berapa. Bilangan dia adalah sama. Bila dia sama, dia adalah neutral. Sama juga seperti dengan cebisan kertas itu, bilangan proton dan juga elektron juga sama. Jadi dia juga adalah neutral. Okey, kita tengok yang kedua. Okey. Apabila sikat itu digosok dengan kain bulu. Okey? Sikat digosok dengan kain bulu. Okey, apa terjadi? Sikat yang digosok akan menerima elektron. Bila dia digosok, bermaksud apa yang terjadi? Okey? Sikat digosok itu akan terima elektron daripada kain bulu. So, elektron akan bergerak masuk pada sikat. Okey? Elektron akan masuk ke dalam sikat. Jadi, bilangan elektron di dalam sikat ini dah bertambah. Jadi, sikat ini telah menjadi objek yang bercas negatif. Okey? So, elektron telah bergerak masuk ke dalam sikat dan sikat akan menjadi bercas negatif. Apabila sikat itu dia didekatkan dengan cebisan kertas, so apa yang terjadi? Tadi kan kertas tu neutral, dia ada cas positif, dia ada cas negatif. So, sikat yang bercas negatif ni tadi akan menarik cas-cas positif yang ada pada kertas. Okey? Ingat lagi, negatif, positif akan menarik. Jadi, cas positif yang ada pada kertas akan bergerak ke arah sikat dan mengakibatkan kamu akan nampak kertas itu akan melekat pada kertas. Okey? Daya tarikan yang wujud di antara cas-cas positif dan cas-cas negatif itu kita panggil sebagai daya elektrostatik. Okey? So, itu yang pertama. Alright, next one is apakah contoh radas yang kita boleh gunakan di dalam makmal untuk mengesan cas elektrostatik? So, alat yang kita boleh pakai di dalam makmal adalah elektroskop. So, elektroskop adalah satu alat yang digunakan untuk mengesan kewujudan cas elektrik pada sesuatu objek. Okay, jom sekali lagi cikgu nak tunjuk video pada kamu bagaimana kegunaan ataupun cara kerja elektroskop ini. Okey, sekarang cikgu nak terangkan pula alat yang boleh digunakan untuk mengesan kewujudan cas elektrostatik pada suatu objek, iaitu kita panggil sebagai elektroskop. So, kamu boleh refer dalam textbook kamu, buku surat 146. Okey?
So, tengok dalam penerangan, jika jalur neutral didekatkan pada ceper logam, kerajang emas tidak mencapah. Jika jalur positif atau jalur bercas negatif didekatkan pada ceper logam, kerajang emas akan mencapah. Okey, so apa yang kita nak tengok? So, ini adalah struktur rupa bagaimana elektroskop itu. Okey, terdiri daripada yang pertama ada ceper logam, bahagian bawah itu adalah kerajang emas. Okey, mencapah ataupun tidak kerajang emas bergantung kepada kehadiran cas elektrostatik. So, kalau kamu tengok dekat sini, so kalau kita nampak dia mencapah, bermaksud objek yang kita dekatkan pada bahagian ceper logam itu adalah mungkin objek yang bercas. Okey, tapi kalau objek tersebut adalah objek yang neutral. Okey, kalau kamu tengok dalam gambar aja, objek ini adalah objek neutral. Kenapa dia neutral? So, bilangan proton dan bilangan elektron dia sama. Jadi, objek di atas itu adalah objek yang neutral. Okey, di dalam elektroskop juga itu adalah neutral kerana bilangan proton dan bilangan elektronnya sama. Jadi, kedua-duanya itu adalah neutral. Jadi, bila didekatkan pada ceper logam, kamu akan nampak kerajang emas tidak akan mencapah. Kenapa? Kerana kedua-dua objek tersebut adalah objek yang neutral, jadi tiada pergerakan cas elektron ataupun cas negatif keluar ataupun masuk daripada kedua-dua objek. Jadi kamu nampak kerajang emas tersebut tidak mencapah. Okey, sekarang kita tukar objek. Kita menggunakan objek yang bercas negatif. Okey. Kemudian objek bercas negatif tu kita dekatkan dengan ceper logam. So, dia adalah objek bercas negatif kerana ada banyak elektron di situ. Okey, tengok bahagian ceper logam. Dia mempunyai cas positif dan cas negatif. So, ingat balik, cas positif, cas negatif. So, cas yang sama akan menolak. Cas yang berbeza akan menarik. So, ingat lagi apa cikgu ajar? Okey, hanya elektron ataupun cas negatif saja yang boleh bergerak. Jadi apabila objek itu diletakkan dekat dengan ceper logam, dia akan menolak cas negatif yang ada pada ceper bergerak ke bawah. Bila dia bergerak ke bawah, kamu tengok dekat bawah tu negatif cas yang sama. Jadi kesan dia ialah dia menyebabkan kerajang emas tersebut akan mencapah. Okey, kenapa soalan cikgu? Kenapa yang positif tak bergerak? Kerana antara positif dengan negatif, cas negatif sahaja yang boleh bergerak. Cas positif tak boleh bergerak. Okey, jom kita tengok sekali lagi. Kita dekatkan objek. Apa jadi pada elektron pada ceper? Dia bergerak ke bawah. Bila dia bergerak ke bawah, negatif dan negatif cas yang sama. Jadi dia menolak. Kesan dia ialah kerajang emas akan mencapah. Okey, kita tukar objek. Sekarang kita guna objek yang bercas positif, bermaksud banyak proton. Okey, objek bercas positif kita dekatkan dengan ceper logam. So, ingat balik, hanya elektron sahaja yang boleh bergerak. Dan proton iaitu positif tak boleh bergerak. So, kita ada dekat ceper logam objek yang neutral dan juga objek yang tersebut yang dekat atas tu adalah objek yang bercas positif. So, apa saja cas elektron yang ada di dalam elektroskop tadi akan ditarik naik ke ceper logam. Kenapa dia bergerak naik ke atas? Kerana objek kan cas positif, jadi dia menarik cas negatif naik ke ceper logam. Ingat, positif negatif tertarik. Jadi elektron akan naik ke atas. So, yang tinggal di bawah hanyalah cas positif saja. Jadi bila berada di bawah itu adalah cas yang positif saja, cas yang sama mengakibatkan kerajang emas tersebut akan mencapah. Okey, so itu adalah penerangan bagaimana digunakan. Okey, cikgu tunjuk sekali lagi. Dekatkan, so dia nampak mencapah. Di dalam hanya tinggal cas yang sama. Jadi bila cas yang sama yang tinggal, jadi dia akan menolak kerajang emas supaya kerajang emas boleh. Contoh elektrostatik yang berlaku dalam kehidupan harian kita. So, salah satunya adalah fenomena ataupun kejadian kilat. Okey, kilat adalah satu fenomena yang berkait rapat dengan cas elektrostatik. So, bagaimana boleh wujudnya kilat dan apa kaitan dengan cas elektrostatik? Okey, jom kita tengok. Okey, yang pertama, ingat balik apa yang cikgu dah terangkan tadi. Cas elektrostatik hanya akan wujud sekiranya ada geseran.
Bermaksud bila ada gosokan, dia bergeser, maka dia menghasilkan cas elektrostatik. Okey, untuk menghasilkan kilat mesti ada juga geseran yang berlaku. Tetapi geseran yang berlaku untuk menghasilkan kilat, dia melibatkan awan dan juga udara. Bermaksud udara dan awan yang ada dia bergeseran. Bila wujudnya geseran tersebut, maka dia akan menghasilkan awan-awan yang bercas elektrik. Cuba tengok dalam gambar raja. So, bahagian awan ini, ini dah membentuk satu cas-cas elektrik dan wujud pada awan kerana adanya geseran di antara awan dan juga udara yang ada. Kemudian kamu tengok dalam bahagian awan, bahagian atas awan dia mempunyai kawasan yang bercas positif dan bahagian bawahnya mempunyai kawasan yang bercas negatif. Cuba tengok juga di dalam bumi kita. Bumi kita adalah kawasan yang bercas positif. So, apa terjadi? Cas-cas negatif yang ada pada awan yang berada pada kedudukan bawah ini akan tertarik kepada cas positif yang ada pada permukaan bumi. So, di awan ini bercas negatif, di bumi ini bercas positif. Negatif dan positif akan saling tertarik. Bila wujudnya daya tarikan ini, maka dia akan menghasilkan kilat. So ini adalah bagaimana cara kilat itu terhasil. Bila adanya daya tarikan di antara cas negatif pada awan dan juga cas positif pada bumi, dia mewujudkan kilat. Cuba tengok bahagian info sains sebelah situ. Kalau kamu tengok pada bangunan-bangunan yang tinggi, dia mempunyai satu konduktor kilat di atas tersebut. Konduktor kilat itu dipasang pada bangunan untuk menyediakan satu lintasan bagi cas-cas elektrik daripada kilat masuk ke dalam bumi. Jadi cara ini dapat melindungi bangunan daripada disambar peti. Tapi kalau tak ada alat ini, dia mengakibatkan bangunan itu mungkin disambar peti. Penjana Venn diagram adalah alat untuk simulasi kilat dalam makmal. Kat sini kita ada tali sawat, dan juga kita ada elektrod pengumpul. Ini adalah elektrod pengumpul, satu. Dekat bawah ni ada lagi satu, dua. So apabila dihidupkan, tali sawat akan bergerak dan bergeser dengan elektrod pengumpul. Apabila bergeser, maka pemindahan elektron akan berlaku dan penjana Venn diagram akan menjadi bahan yang bercas. Cas positif akan berkumpul pada sfera yang besar dan cas negatif akan berkumpul pada sfera yang kecil. So apabila sfera yang kecil didekatkan dengan sfera yang besar yang bercas positif, maka cas negatif dan cas positif akan saling tertarik menghasilkan satu lintasan elektrik. Ni bahan-bahan diperlukan: kertas, kain dan juga pembaris. Selepas itu kamu dekatkan pembaris pada cebisan kertas. So, buat pemerhatian, kertas tersebut tidak akan tertarik ataupun melekat pada pembaris. Kemudian kamu gosokkan pembaris dengan kain. So, seperti dalam gambar rajah tersebut. Kemudian dekatkan pembaris dengan kertas. So, perhatikan apa terjadi kepada kertas. Kamu akan nampak kertas tersebut tertarik ke arah pembaris. Selain daripada kita guna pembaris dan juga kertas, kita juga boleh menggunakan belon. Cuba kalau kamu tengok, tiup belon, gosok. Yang ni dah digosok belon ni. Dekatkan dia dengan rambut. So, kamu perhatikan apa yang kamu nampak pada rambut. Rambut juga akan tertarik kepada belon. Yang perlukan adalah kain dan juga belon. Jadi, apa kamu kena buat? Gosok permukaan belon dengan kain. Sambil-sambil tu kamu alirkan air pipe kamu. Biarkan dia mengalir, jangan besar sangat. Agak-agak kamu lah. Gosok sehingga belon tersebut kamu percaya dah ada cas. Lepas tu kamu dekatkan belon tu dengan air. Kamu perhatikan, tu straight. Yang tu dah bengkok.